Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabul Razzaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basri خافض رافع معز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المفيد الجامع الغني المبني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, kita sambung muka surat 24. Kita lama 24, kita baru tak tahu berapa. Bawah sekali. Itu ringkaskan pada notang-notang sini. Ini siksaan yang Rasulullah lihat pada Miraj. Dan kulihat, jumpa tak? Jumpa tak yang saya baca ni? Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung. Ni nanti di kiamat nanti perempuan yang tergantung ni. Padahal dalam keadaan tergantung tu memakan ia akan daging sendiri dan api neraka dinyalakan di bawahnya. Boleh kita tengok balik dekat sebelah. Apa dia buat ni? Tengok 26 kita gabungkan 26 bawah sekali. Perempuan yang tergantung dan memakan dia akan tubuhnya dan api neraka dinyala-nyalakan daripada bawahnya. Maka bawahnya sesungguhnya ia memperiasi tubuhnya kerana orang lain dan tiada memperiasi bagi suami dia.
Ni. Memperhiasi tubuhnya bagi orang lain. Orang lain maksud apa? Bukan suaminya. Dan tiada memperhiasi bagi suaminya. Jadi dia buat dua dosa. Satu dengan suami dia tak bias dia lebih kurang. Itu satu keadaan. Kalau dekat suami tak bias, dekat luar tak bias, tak apa. Masalah dia dekat suami tak bias, dekat luar dia macam cantik. Ni Allah Ta'ala janji siksa ni. Ni yang banyak berlaku. Pergi pejabat, pakai elok-elok, muka hias elok-elok, tapi dekat suami tak. Ini yang banyak yang berlaku ni. Tahu tak kita Rasulullah dah tengok pada Miraj, waktu Isra Miraj, Rasulullah tengok kat neraka ni ada perempuan ni kena siksa macam ni. Ni. Dia kena gantung. Lepas kena gantung, dia makan pada badan dia. Lepas itu api nyala kat bawah. Dia tengah gigit dengan tangan dia, gigit badan dia, makan badan dia sendiri. Di bawah tu ada api-api yang menyala. Maka Jibril tanya, kenapa perempuan ni macam ni? Apa dosa dia buat? Dia berhias bukan untuk suaminya. Ni yang ramai orang buat. Ramai orang buat tau. Sama orang pergi kerja. Saya sedih juga apa, kadang-kadang ustazah pun buat dah. Ustazah tengok dia ceramah ke muka dia, tengok poster dia. Allah. Saya tengoklah poster dia. Daurah, haid dan nifas. Ustazah tu tengok dengan siaplah dengan gincu-gincu dia apa komplit lah. Tak poster ni orang semua tengok. Tak video dia orang semua tengok kan. Orang tengok. Dia letak merah-merah ni untuk apa? Untuk apa? Mesti untuk cantik kan. Kenapa pakai gincu? Untuk nampak muka buruk. Mana ada? Orang gila je buat itu. Jadi dia nampak cantik ni pasal apa? Tak kira lah pada kawan perempuan tu bukan suami dia. Betul tak? Dan alasan yang diberikan oleh mereka ni, jangan nampak sakit. Orang nampak sakit tu masalah dia lah, betul lah. Jangan bos nampak muka pucat sakit. Itu masalah dia. Dia nampak begitu tu masalah dia. Bukan semua orang nampak begitu, betul tak? Betul. Satu benda ni orang nampak ikut perspektif dia lah, bukan sama. Orang berniaga nampak hutan, dia nampak kayu balak dia boleh jual. Orang penakut nampak hutan, dia kata dalam hutan dia gantung. Orang suka lasak ni, hiking, trekking. Dia kata ni kalau trekking ni best ni. Orang seni nampak hutan, nampak laut, nampak apa, dia boleh buat sajak. Ini bergantung pada apa ni? Bergantung pada keadaan kita lah sebenarnya. Ni yang alasan selalu orang perempuan bagi tau. Nampak pucat, apa susah, tutuplah muka. Pakai nikab. Betul tak? Jadi satu bahagian yang diusahakan telah keluar dari fikiran kita. Tak apa. Tapi yang imbang ni, berhias ni, dia tak biar kat suami dia. Patutnya yang elok tu dia biar kat suami dia. Tapi, inilah dia, akhir zaman ni kebanyakan orang tak buat. Tak buat. Sedangkan inilah yang wajib, inilah jalan dia masuk syurga. Dia tak buat. Dia buat jalan yang menyebabkan dia kena bakar, dia makan daging sendiri, dia berhias untuk orang lain. Ada juga bagi alasan suami saya kata okey. Tak, suami bukan pemegang syariat. Tahu? Suami bukan orang yang kata yes atau no. Suami adalah orang yang suruh pada yes dan jangan suruh pada no. Kalau kita kata jangan dibuat juga, itu adalah urusan dengan Tuhan. Saya ada sekarang Ustaz yang pakai seluar ketat lagi. Kita nak umur berapa nak mati dah. Dia pakai juga Ustaz. Itu urusan dengan Tuhan. At least kita mesti cakap pada dia jangan buat. Jangan buat. Dia nak buat juga. Itu urusan dengan Tuhan. Maknanya kalau dia selesa lah.
Itulah yang cakap lah. Dia cakap itulah, mudah lah. Sebab kita bukan pemberi hidayah, tapi kita ajak pada hidayah. Kalau dia masih degil dengan kepala dia nak make up juga, dia nak biaya juga, itu urusan dengan Tuhan. Memang dia akan jatuh pinah pada kita lah kan. Apalah kau ni, bini kau gini. Kadang orang kata agaknya laki dia suka kot. Kadang laki tak suka. Agaknya laki dia biar kot. Laki tak biar. Macam budak-budak nakal lah. Ada orang guna perkataan agaknya bapa tak ajar kot. Bukan bapa tak ajar. Bapa dia muntah dah ajar dia. Dia tak ikut. Betul tak ikut. Anak-anak ada tak tutup aurat ni. Takkan kenapa mak dia biar? Bukan mak dia biar. Mak dia cakap. Sampai pukul kadang-kadang. Pukul. Tapi dia nak ke arah tu juga. Lepas tu kalau nampak anak tu macam pelik-pelik jangan cakap apa-apa lah. Tengok bapak dia bingung sikit. Anak dia ni. Jangan cakap apa-apa. Jangan cakap apa-apa. Kita tak tahu apa yang di belakang lah kan. Mungkin dia dah suruh, cikgu dah suruh, ustaz dah suruh, ustazah dah suruh. Paling takut dia ni memang ditakdirkan masuk neraka. Tahu? Sebab tu perbuatan ni tak boleh ke arah kebaikan. Sama juga orang perempuan orang lelaki. Belajar agama, kata muhimah, dini, tapi masih berhias untuk orang lain. Kenapa Pada hakikat dia, kita dah tahu. Mungkin dia ni memang dia ditakdirkan ahli neraka. Kenapa? Kita tak tahu. Kita memang banyak benda kita tahu. Lepas tu memang dalam kita katakan bila orang tu usia dia 4 bulan dalam perut mak dia, masa tu malaikat akan tanya, ya Allah, jasad dah mula 4 bulan dah ada badan nak hidup ke tidak? Mula bila jatuh air mani bapa kita ke mak kita, maka malaikat dalam rahim yang kita mesti hadis kata, ya Allah, nak jadikan manusia ke tidak? Kalau tidak, dia keluar jadi haid. Kalau dia kata ya, itu yang ngandung. Masa ngandung tu, nanti datang lagi soalan daripada malaikat dalam rahim ibu. Ya Allah, engkau nak jadikan ni lelaki ke perempuan? Kalau perempuan, jadilah jasad perempuan. Kalau lelaki, jadi jasad lelaki. Lepas 4 bulan, malaikat tanya lagi. Engkau nak tiupkan roh tidak? Nak masuk tidak? Kalau nak hidup terus, tu yang waktu 4 bulan tu mulalah rasa ada nadi dalam perut. Kalau perempuan kandung 4-5 bulan ni ada nadi. Maknanya budak ni dah mula hidup dalam perut. Waktu yang dikatakan teruskan, waktu itulah ditulis dia bahagia, celaka, umur dia berapa, semua tulis tu lah. Ajal dia tulis lah. Lepas tu, waktu mengandung ni, mak bapak ni kena ada doa-doa yang banyak yang baik lah. Saya tengok kadang-kadang kat pejabat tu lah. Ramai yang baca surah Yusuf lah. Pada niat anak handsome. Kalau anak handsome senang nak jaga. Kalau anak ni memang smart tau, handsome, muka dia menarik. Lagi susah nak jaga daripada anak handsome. Perempuan ni WhatsApp, perempuan ni SMS, ini, kita kat rumah ni tak senang perut jadi tau. Biarlah dia muka dia sempurna, sederhana pun lebih baik lah. Patutnya niat, biar dia ni jadi orang soleh kepentingan besok. Hingga Zulaikha potong baju dia pun dia tak nak. Sampai dia cakap dengan mak angkat dia ni, suruhlah ayahku, bapa angkat dia ni penjarakan aku, kata, supaya kita tak jadi apa-apa. Ingatkan itu. Kuatnya iman Nabi Allah Yusuf ni. Kuatnya iman sampai dia minta biar dia penjara tak apa. Sampai peringkat tu dia keimanan dia sangat kuat. Patut niat macam tu. Ini kadang-kadang dalam buku bersalin ni, siapa yang ingin anaknya cantik baca. Tak ada pun dekat dalam kitab. Mana sekali kitab yang cantik ni tak ada. Bacalah surah Yusuf. Patutnya niatkan beriman macam Nabi Allah Yusuf. Itulah bacalah surah Yusuf. Itulah bertanya elok. Tadi nak kena
jaga-jaga tau. Kalau perempuan keluar rumah, dia berhias, dia tanya diri dia ni, aku dah tunjuk ke siapa ni? Ada yang jawab, tak tunjuk siapa lah, saya nak keluar nak berhias. Tak mungkin. Tak mungkin. Katakanlah sebelah rumah kita ada reban ayam. Contoh kita nak masuk reban ayam tu. Ya ke? Nak masuk reban ayam ni, nak pergi makan ayam. Pakai baju gosok tudung. Dah gosok tudung baru masuk reban ayam. Ada buat ke tak? Itu gila tu. Itu nak kena rawatan tu. Kenapa gosok tudung? Nak jumpa ayam ni kenalah. Ayam pun pelik, makcik dia dah mati. Dia gosok tudung tu aku nampak tadi, cakap dengan kawan dia. Kita memang matilah ke sebelah, dia nak makan. Tapi aku rasa dia mati dulu lah. Tengok perangai dia pelik. Dia gosok tudung nak masuk rumah ayam. Patutnya, bukan pakai koyak-koyak. Kalau kata nak tahu aurat, pakai tahu aurat. Lepas tu, kita kalau ngaji kat bawah tu kan, pada kitab biasa, dia tulis syarat tutup aurat ini adalah tutup bentuk, tutup warna kulit. Okey. Pada detail, pada guru-guru pondok, mereka tambah tutup bentuk, tutup warna kulit, tiada berhias. Lepas tu disyorkan pakai baju hitam perempuan atau baju putih. Putih kain putih. Kenapa? Bila orang lelaki tengok putih, macam kain kapan dia ni. Tahu tak macam kain kapan? Macam mayat, dia tak selera tengok. Tahu? Atau pakai hitam. Baju hitam, tudung hitam. Macam dekat Arab kan banyak orang pakai hitam kan? Pakai hitam. Dia tengok hitam, tak ada apa yang menarik. Jangan pakai tudung oren, kain biru terang dan macam sari lah. Lepas tu lengan pula belah sini hijau, belah sini purple. Aduh tu gila. Nyebabkan orang tengok lagi. Faham? Orang tengok lagi. Saya cakap dah banyak kali dulu waktu saya ngajar orang perempuan, jangan pakai ni tudung. Tudung kena ikat dalam sini. Jangan ikat tudung tu, kerana tudung ni besar kan, kerana dia orang tak jahit, dia pakai pin. Jangan pakai pin yang ada apa tu? Dulu orang banyak pakai, sekarang tak pakai dah. Pin yang ada goyang-goyang, dia boleh cakap kita. Nanti orang tengok, apa punya goyang tu? Jadi, dah lah tudung dia sini. Bila dia tengok goyang, nampak lagi ni. Ini yang dua jari ni. Kat sini. Kalau kita mesh tu matching kan. Kita matching. Baju warna hijau matching lah. Ada blok color yang kita belajar kat internet. Payung pun warna hijau. Tengok keluar rumah payung hijau, anak bawa pergi kerja. Tak jadi pergi. Kenapa? Kan payung hitam baju hijau. Ni. Ini matching tau. Matching ni apa? Dalam Melayu apa? Bersesuaian. Kenapa? Kalau payung hijau baju hitam, macam tak cantik. Cantik. Contoh ni kasut mesti hijau. Kasut kuning. Tak kena ni. Jadi pergi belajar. Kenapa? Kasut hitam kau mana pergi je. Ini maknanya kita nak mematching tadi. Pada matching inilah dinamakan berhias. Patutnya elok pakai warna hitam. Lepas tu budak-budak, saya pergi pondok apa? Ustaz, hari pertama tu hari bergerak petani sampai malam. Jumaat pagi sampai pondok apa? Darsa. Darussajin. Ustaz Zainul dulu apa tu? Zainul Asri Dia tak ada di umrah. Anak dia yang ada. Ada nampak pelajar perempuan kat belakang. Saya pun tak perasan. Orang ambil gambar pasal ada pelajar perempuan. Paling pelajar lelaki. Saya duduk depan. Saya duduk sini.
Ternampak dia perempuan. Tapi dia orang ambil gambar dia perempuan. Dia pakai baju uniform putih, dia pakai nikab warna hitam. Dia pakai nikab warna hitam. Jadi, 3 syarat ni pada tutup aurat ni, pada perempuan ni, dia kena tak boleh nampak bentuk badan, dia tak boleh nampak warna kulit dan dia tidak boleh ada padanya hias. Akak jangan pakai tudung lagi yang tu tak adalah buci yang pakai. Itu hias. Kalau boleh pakai hitam. Atau pakai pakaian yang kelam-kelam. Tahu kelam-kelam tak? Yang kelam maknanya orang tengok orang tak selera. Orang tengok orang tak selera. Jangan pakai sesuatu yang orang tengok, apa tu? Orang tengok balik. Tu dia menarik perhatian. Jangan pakai gelang kaki. Nanti dia bunyi. Kling. Loceng. Ada orang pakai tau. Sebab tu dekat Kelebang, apa asal perkataan Kelebang? Bila orang-orang India ni mendarat di Melaka dan mereka bina satu kawasan penduduk lah. Masa tu orang Melayu tak duduk situ, orang Melayu duduk jauh sikit. Jadi dekat tepi laut tu mereka bina satu orang duduk. Dan mereka bina satu tempat mereka sembahyang jemaah. Itu orang Islam datang lah. Jadi bila waktu azan, mereka akan bang. Bang azan, orang Melayu kan pakai bang. Jadi mereka dulu ni terkenal, orang kenal mereka ni dengan isteri mereka memakai loceng kaki. Bukan loceng kaki apa tu? Gelang kaki. Bunyi kling. Dia laju bunyi kling. Macam itulah. Jadi bila orang tanya, siapa yang bang tu? Keling tu lah bang. Keling ni apa? Keling. Tu dalam tempat tu, Kelebang. Orang Melaka ni tak tahu jarang. Kau tak dalam tempat tu Kelebang kenapa? Cuma pada orang India ni, kalau kita panggil dia keling, dia marah lah. Jangan panggil orang keling, tak baik ya. Keling ni satu kasta yang sangat rendah. Pada bangsa India ni, keling ni satu kasta yang rendah. Lalu keling ni orang ni hitam. Dia ada keling ni, orang India ni dia ada kasta dia. Kalau kasta yang tinggi ni yang cantik tu. Dekat Kashmir, utara India yang sejuk, mereka tak hitam. Mereka tak berapa hitam. Tapi yang hitam-hitam ni, orang kata macam kasta yang rendah lah. Tadi pada kita tak ada nilai apa semua tu kan. Pada kita, orang tu kalau dia Islam. Kalau tak Islam, dia baik dengan kita, dia zimmi. Dia nama kafir zimmi. Kita mesti berbagai dengan mereka. Yang banyak India kat Malaysia ni zimmi lah. Ketunannya kafir zimmi. Rasulullah kata, siapa yang sakiti zimmi, bagaikan dia menyakiti aku. Rasulullah suruh lindung orang ni, jangan sakitkan mereka. Jangan kutuk-kutuk mereka, jangan marah-marah mereka, jangan hina-hina mereka. Jangan. Sebab mereka zimmi, mereka tidak menyakiti orang Islam. Mereka zimmi. Zimmi ni wajib dikapankan kalau dia mati. Cuma tak semayang aja lah. Wajib dikapankan, wajib dikebumikan. Itu nama taraf zimmi. Okey, apa saya cakap sini? Yang kita kena ambil perhatian, jangan bias. Jangan bias. Kalau keturunan kita, anak kita cakap 10 kali tak dengar, sabar je, duduk main lah. Kadang budak ni tak dengar, cakap. Kalau dia ikut, kalau tak ikut, kita ikut. Kita ni yang dah belajar ni, ada orang cakap dengan saya, orang online, dia kata dia dah khatam kitab ni 2 kali dah kat kampung. Tapi payah juga nak berubah. Lepas tu mesti ada satu perasaan, dia perempuan ni, dia sifat dia suka bercantik-cantik. Yang ni kena buang. Tukarkan cantik ni depan suami. Fikir kayak gitu. Pernah tak kita, suami kita balik kerja atau balik dari mana, kita dengar dia kata abang on the way ni, pukul 4 sampai. Pernah tak tengok jam 3.30? Pernah tak 3.30 ni kita bedak? Pernah tak? Mak kita tanya, anak kita tanya, mak di mana? Kali di mana? Abang nak balik. Pernah tak? Pernah buat tak? Secara jujur lah.
Tak benar Tapi balik, abang tu kata, suami kata, jom kita nak pergi beli barang pasar malam pukul 5. Waktu tu hubung. Nampaklah kita nak nampak cantik oleh siapa? Orang tanya, Ustaz takkan nak baju kelawar pada gosok? Tak apalah gosok-gosok. Boleh tak gosok baju kelawar? Biar suami nampak baju dia elok kat badan kita. Boleh tak? Kita gosok ni, niat kita berhias untuk suami ni, Allah Ta'ala akan rahmati kita, burung-burung di udara akan kata ampunkan dia, ikan-ikan di laut akan kata ampunkan dia Tuhan. Kenapa? Dia taat pada suami dia. Dia buat apa yang disuruh, memperhiasi badan dia untuk suami dia. Dia pakai perfume kat rumah supaya suami dia bila di rumah, suami dia cium wangi-wangi kat dia. Ada pula yang kata, alah Ustaz kalau tak nak bau bawang tak payah masak. Masak-masak lah. Bukan kau ambil bawang masak kau buat macam ni. Ya ke? Sebelum blend bawang buat sambal, you basuhlah tangan. Betul tak? Kita kena cari alasan nak buat. Bukan cari alasan tak nak buat. Betul tak? Macam kita belajar ni lah. Kita kena cari alasan untuk hadir. Bukan cari alasan tak nak hadir. Kalau cari alasan nak hadir, banyak alasan boleh. Letih, begini, sakit, begitu. Alah, ini dah belajar. Semua orang tahu. Itulah alasan lah. Tapi cari alasan untuk hadir. Lepas tu saya kata, benda ni, ini yang paling banyak. Ada perempuan dia tak ada mencuri, tak ada mengumpat, tak ada semayang okey, puasa okey. Tapi kat sini, syaitan biarkan dia buat. Syaitan bagi dia alasan-alasan ni. Kau ni dia nampak macam sakit. Nanti orang kata kau lebih tua dia usia kau. Nampak tak? Orang perempuan dia letaklah benak lagi ni. Kau pakai outdated. Tak outdated. Kau pakai baju yang keturunan mak kau pakai dulu. Fashion ni dah tak ada dekat pasaran lah. Kau pakai apa? Kau mesti updated. No. Tanpa dia sedar, dia sedang berhias untuk orang lain yang bukan suami dia. Tanpa sedar. Tanpa dia sedar. Itu saya tak sungguh-sungguh lah bila ustazah-ustazah ni berhias. Kalau ustazah pun berhias, alamak So orang Melayu ada kata berjalan kan. Kalau guru kencing, tu ada berjalan kan. Dia sebut perkataan kencing tau. Dia tak sebut perkataan makan. Dia kata kalau guru makan berdiri, anak murid makan berlari. Saya kata itu. Dia kata apa? Kalau guru kencing berdiri, itu betul ke? Beri bahasa ni. Betul tak? Dia gunakan kencing tu. Kencing ni orang tak nampak. Kalau guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Kalau guru kencing manis, anak murid tak boleh kencing. Betul. Itu penyakit. Tapi berjalan tu dia keluar. Itu kalau orang perempuan berhias ni, kalau dia mengaji agama, tengok guru dia. Tengok ustazah dia. Ustazah dia memang cantik lah. Dia kata tak apa, saya ajar perempuan. Habis kau pergi belajar tu, kau terbang dari rumah ke sini. Kan kau lalui orang ramai ni mah. Kadang-kadang apa dia pakai ni trend pada anak muda tau. Dia pakai kelip-kelip apa benda semua yang cantik. Anak muda dia ikut. Dan dia tidak pernah membahaskan ilmu-ilmu macam ni. Lepas tu mereka tak baca kitab pondok. Kalau macam ni nanti anak muda tanya, Ustazah macam berhias lah. Nampak? Jadi kan boleh Islam itu indah, dia guna. Allah, takut je saya dengar. Islam itu indah, tak apa. Anak Islam ni tengok macam muka macam apa, orang ada penyakit. Satu, kenapa kau tunjuk muka kau orang? Betul tak? Waktu kalau boleh pakai nikab, pakai nikab. Kalau tak nak pakai nikab, jangan hias. Jangan hias. Di perempuan yang disuka berhias, antara tempat dia adalah tempat orang kahwin. Orang kahwin.
Tengok baju dia pakai, baju yang istimewa tak pakai pada minyak lain. Kenapa orang kafir suka bias? Orang ramai ni. Dia pergi reunion. Supaya nampak dia tak pantas usia dia. Reunion 60 tahun, biar dia kelihatan 30 tahun. Akhirnya dalam senarai itu, dia yang mati dulu. Ini nama berhias. Kalau kita ingat, perempuan yang berhias bukan untuk suami dia ni, Allah Ta'ala akan gantung dia nanti, di hari kiamat, bakar dia macam tu ikan bakar. Ikan bakar. Taruh api ke bawah. Dan ikan ni sedang menggigit-gigit badan dia. Kita tak tengok macam muka ni. Tapi kehadiran ni nampak. Bagaimana perempuan ni memakan daging dia. Dekat badan ni. Kita fikir macam mana nak makan ni. Allah Ta'ala akan gerakkan badan ni makan daging dia. Kenapa? Dia berhias bukan untuk suami dia. Patutnya kita cukup takut. Patutnya kita cukup takut. Ni kadang-kadang masjid 2 hari keluarga pakai seluar ketat. Oh, ni sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kalau kat luar dia berhias, kat dalam rumah dia berhias, dia dosa, dia dekat luar rumah berhias. Patutnya yang paling baik dalam rumah dia berhias, bila ada suami dia berhias, dan dia tak nak biar suami dia tengok benda yang tak baik pada tubuh dia lah. Bila tak elok tubuh dia. Kalau boleh tidur pun sekat rambut. Nak tidur ni. Allah Ta'ala akan rahmati dia. Kenapa? Dia taat. Nak tidur ni, burung-burung ni. Kalau kita dengar mereka menangkap berdoa dengan dia. Kan dalam kitab Muhimah katakan, setiapnya kita belajar. Upaya taat pada suami dia mereka. Kalau kita boleh dengar nak tidur, kita pakai bedak. Contoh dulu mak kita tidur pakai bedak sejuk. Dalam tent kecil mak saya dulu. Tak ada dia. Saya ingat saya memang tak make up lah. Ya, dia tak kerja kan, dia tu nak kerja. Ada je orang dulu jangan make up. Dia pakai bedak sejuk dan dia sejuk dalam tu. Anak dia 13 tau. Itu pakai. Kalau dia pakai agaknya macam sekarang, kalau 18 kan ada tu. Kita, apa tujuan dia pakai bedak sejuk ni? Tahu tak orang tu pakai kenapa? Nak bagi apa? Sejuk muka. Kot. Nak bagi kulit cantik kot. Bedak sejuk dia wangi ke tau. Bedak sejuk dia, saya pernah buka tin tu. Dia macam budak-budak. Kecil kan? Dia bukan tepung. Dia macam garam kasar tu lah. Dia pakai dengan air. Saya lupa lah. Dengan air. Tu kat piring kan. Memang saya dulu pakai. Orang dulu dia ajar gitulah. Walaupun tidur tu biar nampak putih, biar nampak cantik. Sebelah dia, sebelah suami, biar wangi. Nak tidur dulu. Nak tidur. Berhias pada suami dia. Kita kena tukar cara pemikiran kita dan cara hidup kita lah. Agar jangan nanti na'udzubillah digantung. Ini semayang ni. Ini puasa ni. Ini baca Quran ni. Ini pergi mengaji ni. Tapi dia keluar berhias pada bukan suami dia. Walaupun tak ada niat. Tak ada niat tapi saja nak pakai cantik. Tak boleh. Saya kadang ajar pejabat kan. Yang pukul 7 lebih dah sampai. Kelas 8 ni. Bila masuk lift, perempuan ni masuk lift. Masa tu belah kiri bawa airport dia, belah kanan bawa airport dia. Itulah. Ada depan bawa lain. Dia orang masuk dia dengan putih-putih kat badan dia. Kita nak sampai tingkat 7, tingkat 10 tu, macam nak kena pakai mask. Susah nak kita. Dan tak tahu bawa apa dalam lift lah. Memang wangi. Kalau kita bersisir kat pejabat kan, waktu pagi ni bersisir, atau kita ngaji zuhur kan, kita keluar, sisir dengan perempuan, memang kita bau dia. Bau. Atau orang perempuan kalau kat pejabat dulu saya ingat lah. Kalau dah nak keluar lunch, nak keluar makan tengah hari kan, dia akan pergi toilet dulu. Dia tengok muka dia.
Ada perempuan kat pejabat, dia ada cermin kat sini. Opinion dulu lah. Jadi kena keluar je, dia tengok muka dia dulu. Punya concern dia pada muka dia. Kalau ambil kerja tu. Tak perlu tengok tu. Dia punya concern tu concern. Dia punya ambil berat pasal penampilan dia ni. Kat rumah dia pernah buat tak begitu? Setiap 20 minit tengok. Aku ni okey, suami apa dia ni? Never. Takkan. Tak pernah. Tak pernah. Kenapa? Dia tak tahu itulah yang membawa dia ke syurga. Memperhatikan, memperhiaskan diri dia bagi suami dia. Jangan cari alasan tak nak buat. Tapi cari alasan kenapa nak buat. Kenapa nak buat? Tak nak kena bakar nanti tau. Kena bakar, kena gantung, kena makan diri, bawa pasang api. Ni yang paling ramai orang buat. Especially those yang pergi kerja. Especially. Nak pergi kerja, pergilah kerja. Jangan berhias. Kerana kita masa kerja bahagian pelanggan-pelanggan ni kan. Balik sampai sana pakai uniform. Dia pakai uniform. Dulu ada ulas lekau ni yang mengaji online ni. Jadi ni CSE. CSE ni Customer Service Executive. Yang dekat counter itu CSR, Customer Service Relation. Dia ni ada bos lah. Lalu bos dia perempuan lah. Dia kata bila dah bawa dulu uniform diorang ni agak besar lah. Kali bila masuk pengurusan baru, diorang arahkan uniform ni kena ada cutting-nya. Jadi dia dah try uniform ni nampak betul badan. Jadi bila ditawarkan BNS, dia ambil, dia tak setuju uniform ni. Fikirlah kita ni bercustomer hari-hari dengan pakai begitu kan. Orang nampak betul badan kita. Ada uniform tak ada cutting-nya. Ini cutting ni, dipotong. Patutnya sini, baju ni. Kalau nampak tubuh, dekat, pak, begitu. Itu cutting. Itu nampak betul tubuh. Kata dia tak nak kerja lah. Sekarang dia sibuk lah berjaga agama. Jaga-jaga kita dosa kita yang muda-muda dah banyak. Kalau daripada muda, dikumpulkan gincu yang dipakai, sampai kita berhenti pergi gincu. Kalau dikumpul, mungkin ada 8 kilo. Kalau tak dosa tu nanti akan keluar di akhirat. Sekarang ni, gincu lah pakai lah. Dah tua, gincu tak lekat lah. Bibir dah tak terima dia gincu. Okey lah, tak bias. Bila tak bias, nak dapat pahala, niatkan bias ni dosa. Untuk orang Muslim bersuami, boleh dapat pahala. Kenapa tak pakai gincu kak? Alah dah tua, nanti orang kata apa. Kalau sebab orang kata apa, tak dapat pahala. Apa? Dia nak sebab orang kata. Patutnya dia tak nak bias sebab Allah tak bagi. Itu saya kata hati-hati. Saya kata hati-hati tau. Saya kata hati-hati. Jangan pakai pakaian yang boleh orang tengok. Oh cantik lah. Dengan itu. Yang begitu. Sebab apa? Menarik perhatian dinamakan perhiasan. Okey. Boleh salin nota ni. 3 rukun tutup aurat di luar solat. Maka disyaratkan untuk seseorang itu, perempuan itu menutup aurat. Yang pertama, dia hendaklah tutup warna kulit. Maknanya what? Yes, apa? Besar sikit. Nampak? Maknanya tak boleh, tiada boleh memakai pakaian nipis. Online tak ada slide tak? Ustaz. Okey. 1. Nombor 2, tutup bentuk.
Artinya dada boleh melihat bentuk badan. Ni. Dan mestilah tiada perhiasan. Kalau jumpa kat luar kan, kalau nak beli dia ngeri je. Dia punya hias dia tulis itu busana muslim kan, busana muslimah dijual juga. Dia punya hias kat luar tu kita tengok nak muntah kan. Teruk dia hias dia. Nama je juga. Kalau nanti hias ada dot kat dada. Yang perempuan pula pakai tudung di sini. Apa benda kat baju kat dada dia letak. Macam-macam lah perhiasan. Saya memang tak bagi. Saya pun tak nak pakai baju tu. Tak nak pakai. Saya pun kalau nak beli saya tak beli. Perhiasan tu teruk sangat lah. Nak hias sikit-sikit je boleh tahan lah. Jangan sampai menarik je. Tu duduk tumpah. Tumpah ni. Tiada perhiasan pada badan dan pakaian. Aku nak faham ni betul lah. Buatlah semaksimum yang mungkin lah. Buat terbaik semaksimum yang mungkin. Kita pelan-pelan kita berubah. Baju yang hias ni pakai kat rumah tak apa. Tapi keluar sebab tu orang Arab Orang Arab. Dia kadang-kadang kat dalam dia pakai jean, pakai t-shirt. Tapi dia ada baju luar. Pasal orang Arab. Dia ada baju luar. Dia keluar je puk sarung. Lagi sampai kat mana-mana kan dia buka. Dia buka mana nampak dia pakai jean, pakai apa kat dalam. Tapi dia tutup. Tutup muka. Balik rumah buka. Kalau keluar rumah, dalam tu baju dia kat rumah dia. Sarung. Dia macam satu benda sarung. Tahu besar. Itu yang dia pakai. Orang Arab lah tengok. Orang Arab ni dari segi pakaian dia memang sangat terjaga. Bukan budaya dia pakai hitam. Ini kena faham. Bukan budaya. Itu lahir daripada agama. Dari agama tau. Bukan budaya orang pakai hitam. Bukan kata, dia pakai hitam apa. Sebab panas. Kalau panas, orang pakai putih. Kajian yang dia buat, hitam ni kalau pakai tengah panas, badan nanti panas. Dia buat kajian kan, belon putih. Lepas tu dalam tu ada belon lain. Yang ni cepat, ni lambat ketuk. Tapi kalau belon hitam, cepat ketuk. Kenapa? Dia seraba. Lepas tu orang Arab mana lelaki putih. Sebab apa? Mereka ni kerap keluar rumah. Tu banyak mereka pakai putih. Panas. Putih ni dia mengurangkan panas badan. Ada orang kata mereka tutup muka tak sebab mereka ada ribut. Kita pergi Mekah tak jarang ribut. Ada kita pergi Mekah. Ribut-ribut ada. Mana ada? Tak ada. Lepas tu kalau kata ribut, orang lelaki pun tutup muka, betul tak? Orang lelaki pun dapat pakai baru, pakai yang sama. Hanya orang lelaki juga tutup muka. Jadi ini satu benda yang sangat salah tau. Yang ada setengah-setengah usaha cakap. Sangat salah. Sangat salah. Kita kalau pakai itu satu benda lain. Itu satu benda lain. Tapi kita jangan pakai, tak nak pakai sebab kita meletakkan satu benda lain yang bukan sebenarnya dia adalah di dalam syariat. Di dalam syariat yang menyebabkan kita tak nak pakai. Dan kita minta kekuatan kepada Allah biar kita pakai. Saya belajar online ni dulu masa mula belajar, sekarang dah ada beberapa orang lah yang saya lihat dah biaya untuk muka lah, dia pakai nikah. Tak apalah, kalau tak nak pakai nikah pun jaga orang betul-betul. Maksudnya tudung ni nak tutup. Susah tak untuk ni? Kena beli tudung kena leher, ada lidah. Kalau leher ni disambung. Kat sini. Kat sini sambung. Ni.
Jadi yang elok ni kalau kita tudung ikat sini, tutup tu. Tutup ni. Lepas tu kalau kita tengok mana-mana kita pondok tau. Kita pegang, ambil kereta lain. Aurat wanita di luar solat adalah seluruh tubuhnya. Aurat wanita dalam solat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Ambil dengan kitab. Pergi kitab. Cari. Dia akan cerita seluruh tubuhnya termasuk muka dia cakap. Sebab tu lah orang pakai nikab. Orang pakai nikab. Lepas tu kalau tanya guru pondok dia kata wajib. Lepas tu kita ni mesti ada ingat dan berfikir ke arah tu lah. Kita nak buat tak nak buat itu minta Allah beri kita kekuatan lah itu. Dan jangan lagi lah berhias-hias. Jangan sampai orang panggil kita ni Joya mana? Joya glamour. Oh, ni pakai bahaya. Tak ni bahaya tau. Maknanya orang perempuan sini nampak kita ni, pakai kita ni glamour atau glamour tak? Dulu saya duduk flat tu. Lepas tu saya dikatakan 3 dan 4 lah. Adalah satu makcik ni, orang panggil dia makcik Ethiopia. Tapi kalangan mereka orang panggil dia Sophia Loren. Sophia Loren. Kenapa tak dulu Sophia Loren siapa? Pelakon. Dia ni memang cantik lah. Tapi zaman tu tak ada tudung. Zaman tu, zaman 80-an, 70-an, kumpulan marhaban tak ada tudung tu. Kumpulan marhaban tu. Dia pergi marhaban, dia ambil entah lapis meja mana. Ni nampak ni. Ni nampak kan? Betul. Baca marhaban ni. Abtadul imlad bismillatil aliyah mustadiram fatal barakati ma'ana lahu wa'awlah. Kau kumpulan nasyid Suraya, tengok internet. Mereka ni daripada Singapura, mereka pergi kampung tau. Waktu bulan Ramadan, bulan Nabi, mereka baca selawat, mereka nasyid tau. Pakai baju kebaya yang kecil tu. Tudung tak pakai. Tu zaman dulu. Sekarang kalau nasyid dulu tak pakai, orang cakap macam-macam lah. Pelik dah nampak. Tapi dulu tak pelik. Dulu tak pelik. Ni saya cakap dulu kan, ustazah saya yang jenam tak tudung. Ustazah tau. Dia beza dengan cikgu lain, dia beza kurung. Lepas tu, dia tudung ni macam kain langsir. Nanti yang bagian atas. Kain langsir tu yang bagian atas. Dia letak kat ni. Dia tak ni. Ayah ni dia pakai, dia letak kat ni. Ini diikat. Saya ingat lagi. Kerana bila dah besar fikir kan, macam mana dia ngajar aurat wanita. Agaknya dia skip pun. Sampai aurat dia enjek aja belajar. Betul. Tak ada. Zaman tu kan. Kalau nampak perempuan pakai scarf, ini pekerja jabatan agama atau ustazah. Pakai scarf ni. Pakai scarf itulah. Itu. Ini nampak. Lepas tu pergi audition, ialah cakap pula. Tuan Haji, mana serban ni? Kan kita nak pergi piknik. Itulah diorang. Serban aku basah tadi malam hujan. Pakai malam pendek je, pakai dokat je nak pergi tu. Pakai pendek je, pakai dokat. Itu Tuan Haji tu. Pakai gambar terjumpa dengan Cikgu Muli. Pakai dua pendek Inul, itu yang kelakar tu. Labu-labi ke hutan. Duduk tepi laut, minum makan roti yang Cikgu Muli. Tu si labu-labi kata, Tuan Haji, mana nak ingat serban takut mana? Kan kita mau pergi piknik. Saya tengok senarai. Kita hari Senin kita lawat galeri ulama-ulama Nusantara. Adalah ustaz apa nama tu, dia yang organize lah. Dia jual poster, dia tampal ulama-ulama, tulis background. Ada ulama negeri Melaka, ada ulama negeri Sabah, ada ulama negeri Sarawak, negeri Sembilan, negeri Perak. Pedah ada 4 poster. Pedah paling ramai ulama. Lepas
Lepas tu ada ulama seluruh negeri lah. Saya tak pasal negeri lain, saya tak pasal. Ada negeri yang tak ada. Rupanya Sarawak ni pun ada ulama tau. Ulama ni. Ulama di Melaka saya tengok ada satu nama yang kita semua kenal lah. Muallim Haji Wahid. Jadi orang kata wali. Sebelah tu ada satu ulama dipanggil Imam Johar Maksin. Imam Johar Maksin yang nikah saya ni. Jadi kampung dia Pengalam Malak, kampung sini lah. Dia yang nikah kami tu. Dia memang kampung tu dia pakai serban lah. Dia lalu pakai baju Melayu putih, dia pakai teplikat. Dia ni memang dihormati di kampung lah. Kami dulu kira macam saudara tak saudara. Jadi saya ada dalam ni. Nanti tengok isi dia tak ni. Okey. Tak dengar. Dia, orang panggil dia kat kampung, orang panggil dia Imam Johar. Orang panggil dia Imam Johar. Nama dia Johar Maksin. Johar Maksin. Ini jurusika punya, imam kampung punya. Dia ada surau di sini lah. Jarak dia dalam 100 meter tu, dia buat surau. Surau ni kan terbiar lah, anak-anak dia tak kampung. Apa ni bapak dia buat lah. Dia orang sana panggil dia Tok Keling. Tok Keling, saya tak tahu kenapa bagi Tok Keling. Yang kata hitam dia putih. Tak tahu lah, dia ada cerita dia kan. Orang panggil dia Tok Keling lah. Jadi orang kampung banyak, perempuan yang sama ni banyak mengaji dengan dia lah. Kuliah duha, kuliah asar, banyak dia yang ajar lah. Orang panggil Tok Keling lah. Jadi rupanya nama dia adalah senarai ulama-ulama negeri Melaka. Saya dah tahu lah, poster ni. Jadi ustaz ni, dia sendiri pergi ziarah tau, keluarga, tanya background, ambil gambar, masuk dalam tu. Masuk tu. Lepas tu dia tulis lah senarai ulama petani ada. Bagus, tempat tu kita pergi bagus. Saya cakap dengan kawan-kawan yang ikut rombongan ni. Ikut rombongan ni 94 orang. 94 orang. Dua bas, satu van, satu kereta. Saya kalau dia orang beli poster ni. Satu kita nak sumbang pada galeri ni. Galeri ni sama besar lah. Satu lagi, tampal gambar ulama dekat rumah. Tengok muka dia hari-hari, akan dapat berkat. Ni kita tahu je. Dapat berkat. Tu kita pergi muzium Quran dekat Naratiwat. Dia pakai bangunan sekolah lah. Lepas tu bangunan depan tu dah 90% siap. Bangunan depan ni dijaga oleh Maju Holding. Itu Maju Holding, Kuala Lumpur. Maju Holding dengan duit Malaysia lah. Orang Malaysia datang sumbang-sumbang, dia dapat buat satu muzium lah. Dia kata sekarang ni 90% lah progres dia. Kalau masuk lah tengah pembinaan. Saya kata kalau siap saya datang lagi, dia kata. Saya datang balik. Dia tunjuk Quran yang berusia 1200 tahun. Adalah saya ambil gambar 1200 tahun. Tulis tangan. Ba tak ada sikit, nun tak ada sikit, ia tak ada sikit. Sapu-sapu tak ada. Ditulis pada kulit kambing 346 ekor kambing. Kulitnya digunakan untuk tulis satu Quran. Dia boleh buka di sini lah, sisi kanan. Kalau tutup, saya ingat kepala gini. Kalau Quran tu lah kita pakai, bawa pergi masjid, memang tak baca. Tak tanda. Dia tulis ba, nun, ya, itulah. Alif, sin. Jadi orang Arab boleh lah baca. Usia Quran tu 1200 tahun. Maknanya di tahun 200 Hijrah mereka tulis Quran ni. Dan dihantar di muzium Turki. Bila orang Turki, orang muzium Turki tahu yang dekat Patani ni, dekat Naratiwat ni, ada orang yang sedang kumpul Quran, mereka hantar Quran lama dekat sini. Ada Quran sedia usia 800 tahun, ada usia 600 tahun, yang paling lama yang tu lah 1100 tahun, 1200 tahun. Ada lah itu. Saya ada ambil gambar. Lepas tu dia tunjuklah kitab-kitab lama. Cara nak buat mancis semua ada. Rupanya sebelum orang baru buat mancis, orang Islam dah pandai buat api. Saya baca dia kata memang orang Islam ni pandai-pandai lah. Dulu. Tapi ilmu ni dicuri oleh orang barat. Dicuri oleh orang barat. Jadi kalau tengok sejarah orang Islam, memang mereka ni bertamadun dia dahsyat. Kat situ lah muzium tu lah. Gitu. Nanti tak lama lagi mereka pindah semua ke muzium baru. Tu saya kawan-kawan nanti muzium baru siap, saya datang lagi lah. Datang lagi.
kita pergilah satu bas ke dua bas. 3 pagi hari Selasa pun sampai dekat KL. Bagus tu. Okey. Apa lagi ni? Dan aku lihat. Ni lagi ni. Apakah Nabi SAW lihat? Seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambatkan dua susunya pada ubunnya dan dijadikan atas badan itu beberapa bulan kala. Padahal memakan ia akan dagingnya dan minum akan darahnya. Kita tengok kisaan ni dahsyat. Ni, apa seksa dia? Perempuan diikat kaki ke buah susunya. Ni. Dan ditambat pada ubun-ubunnya. Ubun tu mana? Ni ubun. Maknanya diikat kaki ni, diikat tangan ni, diikatkan, dirampatkan pada buah dada dia, diikatkan, dilipat di badan dia sampai ke sini. Jadi dia macam kecil. Tu kedudukan dia. Padahal pada waktu yang sama ni dijadikan pada tubuhnya kala dan ular. Nabi SAW lihat dengan mata dia ni. Dan dia makan dagingnya dan minum darahnya. Ni sisaan kalau tengok, ya Allah, dahsyatnya. Kalau tak takut lagi, kalau hati tengok tak takut tak rasa apa-apa bimbang minta dengan Allah, doa dengan Allah, ya Allah, Engkau tukarlah hati aku dengan hati lain. Patutnya gitu. Patutnya rasa tak nak kena sini patut bertakut. Kalau tengah pun rasa biasa ni maknanya hati tu dah rosak, dah reject. Macam mana orang sakit tenat, doktor bagi antibiotik, doktor bagi ubat, tengok badan tak respon. Doktor kata, ni boleh buat apa dah. Sama macam hati kita kalau tak ada rasa nak berubah, belajar menghimah, balikkan hati ni pada Allah, cakap dengan Allah apa? Ya Allah, Engkau tukar hati aku dengan hati lain. Ini kata-kata siapa? Inilah perkataan Imam Al-Ghazali. Okey, ni. Apakah dosa dia ni? Kali ini, apakah dosa dia ni? Hingga menyebabkan seksanya begini. Tengok dosa dia ni. Tengok surah pula. Tengok muka surat 26. 27. Ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya yang tertambat kepada dua susunya, bertambat pada ubun-ubun yang telah dijadikan kepada beberapa bulan dan kala, yang memakan ia akan dagingnya dan minum akan darahnya. Dan dia ni bukan dia ni. Dan kala serta ular itu makan dagingnya. Kala ni gigit makan daging ni, ular gigit daging dia. Bahawa sesungguhnya di dalam dunia dia tiada hendak suci badannya dan tiada hendak mandi junub dan tiada hendak mandi haid daripada nifas dan meringan-ringankan akan sembahyang. Dia dua dosa dia buat. Tiada hendak bersuci
Ni dari hadas. Mandi wajib bersalah apa guna bersalah dan meringankan akan solat. Ini dulu Ustaz kata apa ni? Ini yang buat pejabat. Dia pukul 8 dia pergi toilet, dia dah tengok haid dia kering. Pukul 10 dia pergi toilet, haid dia kering. Tapi dia tak nak mandi waktu tu. Dia kata nanti balik mandi. Dia beringan-ringankan solat. Zuhur tak semayang, asar tak semayang, sampai rumah isyak, maghrib tak semayang. Dah apa? Dia nak mandi pejabat, mandilah macam mana pun. Itulah, 11 kali dia jadi ni. Mandilah. Janganlah mandi macam kat rumah. Nak kena pakai gayung, pakai apa, mandilah macam mana pun. Jangan sampai meringan-ringankan mandi hadas dan meringan-ringankan solat. Rupanya ada seksa untuk perempuan yang buat begini. Dan ini yang banyak orang buat pejabat. Saya tengok dekat kemudian beli rasukan, saya mengajar 10 kali. Level 1 ni dia ada level tandas lah, tandas lelaki dan perempuan. Dekat tandas perempuan tu ada satu notis sampai dilarang mandi dalam tandas. Dia tanya, jangan patutnya jangan tampar begitu. Dia tukar kami tampar Ustaz. Patutnya biar dia mandi dalam tandas. Kenapa dia tampar tandas lelaki, dalam perempuan? Perempuan ni mandi haid. Kalau pukul 8 jam pukul 8 dah kering, kena mandi sebab Zuhur tak sembahyang. Ini sebab ringan-ringankan, tak apa ada balik mandi yang dia balik beli qada. Tahu tak benda ni yang orang buat ni siksaan dia menanti ke akhirat ini. Kenapa? Rasulullah tunjuk nampak kenapa? Memang Rasulullah ni syariat dia sesuai sampai akhir zaman. Sekarang orang buat, pertama orang buat kerja. Saya tak tahulah isteri tak kerja. Dia kerja berbulan, kalau kami berbulan dia berhenti. Banyak orang bekerja ni buat ni. Berhias pun dia buat. Ringan-ringan mandi haid pun dia buat. Tahu tak banyak dosa. Niat dalam hati ni baik. Nak tolong suami, gaji rendah. Tak apa, niat dia baik. Tapi kalau tak jaga syariat, Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada Rasulullah, inilah siksaan yang akan dikerjakan kepada mereka. Lepas tu nak kena jaga. Jangan jadi tau. Pesan dekat anak-anak yang kerja ni. Kau kalau kau ke rumah, kat pejabat, kau kat sekolah, kau dah kering, kau pergi mandi cepat. Belum masuk waktu Zuhur. Kalau mandi pukul 3 tak apa, cikgu tak apalah, pukul dah balik rumah, boleh mandi. Yang kerja pejabat ni. Ramai yang saya dengar yang orang kata, dia balik sampai rumah isyak, baru mandi, dia qada maghrib, dia qada. Tak boleh. Mana boleh qada semayang, itu dosa. Dia qada semayang ni dua sebab je. Satu, lupa semayang, lupa kan. Satu lagi, macam tidur-tidur je lah. Tertidur atau lupa. Lupa ni termasuklah kita nak pergi surau. Ustaz kata, nampak ada rumah terbakar. Anak dia menjerit, kita pun kamu nak tolong ini, tolong ini. Dia tengok orang tak isyak, maka dia tak semayang. Maka dibenarkan dia qada tanpa berdosa. Bukan jamak. Dia benar kata, kenapa? Menyelamatkan nyawa manusia. Dibolehkan dia qada. Tapi kalau sebab lewat-lewat dah mandi wajib ni, ada dosa, ada siksa yang khas pada perempuan ni. Itu kalau ringan-ringankan benda gini, bahaya dia kat sini lah. Kalau dulu pernah buat kena taubat banyak-banyak. Minta Allah terima taubat. Kenapa? Bila Allah terima taubat, maka tak adalah kena siksa. Tapi yang masalah ni apa? Masalah ni tak taubat. Dia kata semua orang gitu. Memang semua orang gitu. Tapi janganlah kita buat gitu. Kalau dah buat tu sebab bodoh kita, malas kita, kita kena taubat pada Allah. Okey, sikit lagi ni, satu lagi. Itu sudah dalam buku tauhid. Dan aku lihat perempuan yang tergantung padahal keadaan buta, tuli dan keluh dalam kerongkongan api neraka.
Ni ada perempuan nanti, ada perempuan digantung dalam keadaan buta, dalam keadaan buta dan tuli pekak dan kelu. Kelu ni apa? Kelu bisu. Dalam kerongkongan api neraka, padahal keluar otak dan keluar otaknya. Dari kepalanya. Kenapa keluar otak ni? Panas sangat. Panas dahsyat. Dan lagi mengalir ke dalam hidungnya dan segala badannya busuk. Dan mengalir otak dan hidungnya. Kita tulis, kita baca, kita kena sebimbang. Dan segala badannya itu amat busuk. Badannya amat busuk. Dan berputar-putar ia. Bagaikan kena penyakit yang besar. Dia orang sakit sangat tau. Usah. Putar-putar ia. Apakah dosa yang dilakukan oleh perempuan ini yang tak tahu ni? Tengok muka 7. Ada pun kita tengah perempuan yang tergantung hal keadaan kelu dan buta dan tuli yang ada dalam kurungan api neraka, maka sungguhnya ia mendatangkan daripada anak zina, ditambatkan akan dia pada batang leher suami dia. Apa ni? Dia mendatangkan anak zina. Dia ada anak, mengingatkan anak dia sama mesti punya anak zina. Dan ditampakkan anak ni pada batang suami dia, pada dekat akhirat nanti baru anak tahu dia nak zina. Anak tak tahu. Bini suami tak tahu. Okey. Nanti sambung nak baca tauhid pula. Tanda pada pen kat mana? Pada seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya, dipotong segala daging badannya. Kalau itu kita putih itu. Kita baca, tengok seksa dia apa. Nanti lepas tu kita lepas apa pula, sambung pula. Allah. Rupanya antara benda yang dilihat oleh Rasulullah pada Isra' Mi'raj, dilihatkan sesaan yang dikenakan pada umat ini. Hingga Rasulullah balik ke bumi dan menangis di dalam keadaan yang kesangatan. Dia kesian dengan umat itu. Jadi ambil perhatian kan. Bukan nak cakap ini budak ni buat dengan kita ambil perhatian pada diri kita. Itu paling baik. Repair diri kita. Itu paling bagus kan. Yang ibu hal orang lain. Yang tadi kata dosa besar orang lain tidak memberi mudarat pada engkau. Tapi dosa kecil dirimu, kalau Allah tak ampunkan, engkau akan dihumban ke neraka. Itu nak kena ambil perhatian. Okey, sekarang ni baca pula. Baca apa? Penawar hati. Penawar hati. Kalian mana ni? Kawan, mah. Tak takut si. Kau mana Salim? Telinga. Pasal kedua nyatakan telinga. Dah mula belum? Belum. Baru nak masuk. Baru habis mata. Muka surat 21. Pasal yang kedua
Okey. Buat nota sikit. Lepas tu orang perempuan ni dia kena ngaji muhimah sampai khatam. Moga-moga dengan rahmat Allah usia dia datang Allah campakkan kekuatan berdiri untuk berubah. Kalau dia pakai tudung, kemaskan tudung lah, laburkan ke. Kalau letak aurat, kelamkan pakaian, kelam-kelamkan pakaian lah. Lepas tu kalau meningkat lagi, pakai nikab, tu lagi bagus lah. Kita jangan block diri kita dengan berkata, aku tak bersedia. Kita takkan bersedia. Nafsu kita, dia memang takkan bersedia. Pada bila-bila masa. Jadi minta Allah beri taufik. Taufik ni maknanya kekuatan untuk kita berubah. Minta Allah beri taufik. Beri taufik. Perlahan-lahan meninggalkan segala bentuk perhiasan. Dah tutup aurat dah cantik. Labur-laburkan tudung. Tak nak jadi macam dulu lah. Tudung 3 segi. Lepas tu dari sini boleh nampak berada tau. Segi je jatuh sini. Apa tudung pun? Ikan bawal. Ikan bawal. Tudung sekarang ni dia memang fashion lah. Tapi tudung labur ni pun nak, kalau kat Patani, tudung dia saya tengok ada orang pakai sampai lutut. Sampai bawah punggung ni. Tanya aku tudung ni dua tempah. Rupanya saya tengok dekat pasar malam dia, kedai-kedai jual-jual jubah perempuan ni, ada jual tudung tu. Tapi tudung sini nak kena hati-hati lah kalau masuk kandas kan. Takut dia terkena najis lah, kena najis sikit lah. Kenapa orang perempuan ni memang ramai pakai tudung-tudung itu kan. Tudung tu sampai bawah punggung. Ada sampai lutut pun saya tengok. Dia sampai sini. Dia tutup bawah tangan. Tapi belakang tu tak tahu dia jahit macam mana. Kalau bidang berapa tu. Ni kain ni bidang 45, bidang 60 kan. Tak tahu lah mungkin bidang 60 dia adjust ke tambah kain kan tu. Apa? Himar. Dekat Petani ada orang pakai. Nak tengok perempuan tu labur banyak sana lah. Budak sekolah dia naik macam terak-terak kan. Pakai tu labur. Kalau kat Anyai, tu jangan tengok macam rupa dia. Anyai ni ramai, bukan Islam pun ramai. Kalau nak tengok orang Islam, tengok dekat 3 wilayah ni lah. Ialah Petani, Ratiwan. Orang kampung dia naik motor, perempuan dia labur. Seronok lah keadaan tu nampak seronok. Saya cakap orang masa ni saya datang lagi lah. Saya pergi belajar mengajar, saya nak pergi balik. Saya nak buat kereta lah, buat kereta diri. Saya rasa buat kereta pun tak payah. Nak pergi. Tengoklah call ustaz kat sana, kalau dia free kan, kita boleh datang ziarah. Tidak kita nak nyelit dia siapa, nyelit dia mengajar budak-budak ni dulu dengar. Ini muka surat 21. Pasal yang ketiga pada menyatakan telinga. Ini pengarang kitab ni Syekh Abdul Qadir ni. Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri. Dia ni antara orang yang ziarah pondok Telaga Daun Petani. Kami pergi Telaga Daun Petani tu ada Tok Ayah ni, orang panggil Tok Ayah Tin yang boleh. Dia bercerita lah. Adalah pakai portable mic bercerita lah. Antara orang lama dulu yang ziarah yang ni lah, pengarang kitab Nabi Ganti ni. Dia ziarah tu, sebelum dia ambil air tu, dia macam keliling pada jalan, keliling pada telaga tu lah. Orang tanya dia, Tuan Guru kenapa tawaf? Aku bukan tawaf. Aku tawaf lain je. Aku jalan ke sini. Aku harap ada antara yang aku pijak ni adalah tapak kaki Syedok tadi. Jadi bila tapak kaki dia bertemu dengan tapak kaki dia tadi, dia kata akan berkatlah kehidupan aku. Mereka yakin itu. Atau orang ambil air. Saya dia bawa air boleh. Telaga Datuk Kadar ni air jernih. Telaga kali ni dia tak berapa jernih dia keluar. Jadi Tok Ayah dia kata beberapa bulan lalu dia dapat air banyak ni yang dia kata. Dah semangkuk.
satu kawan. Air ni ada orang bagi dia, orang daripada negara Arab bagi dia. Air apa tahu? Ada air bekal besar dia. Bekal besar, air hitam. Jadi ada orang Arab ni, dia ni memang jaga babangan Nabi ni. Syekh tau, dia syekh apa tu. Dia ambil satu helai rambut Rasulullah, dia celup dekat air tu, dia dalam banyak-banyak tu. Lepas tu dia keluar balik dah, simpan rambut Nabi kat museum tu. Celup. Lepas tu dia cari balik, simpan. Jadi air yang celupan rambut Nabi ni, mereka ambil sedikit. Ada orang ambil sebotol. Jadi salah seorang yang ambil ni, kawan Pak Ayah ni. Ulama kata, jadi kalau apa lah. Dia balik buat tadi, dia bagi Tok Ayah cawan untuk minum. Untuk minum lah. Tok Ayah ni dia jaga telaga ni. Dia fikir kalau aku minum aku seorang dapat manfaat. Jadi dia curahkan dekat telaga sirup tadi. Dia cakap begitu, dia kata lepas ni ambil, siapa ni ambil air? Berebut kita ambil. Saya dah pesan dengan orang, air mineral yang kita minum lampas ni yang buang. Ambil lah. Ambil tuan betul. Jadi Tok Ayah pesan nanti kau nak minum, niatkan penawar, baca Fatihah sekali, keluar Allah 7 kali, air putih 7 kali, minum. Dia kata insyaAllah dia akan jadi penawa penyakit. Itu yang kawan-kawan yang bawa tong Sony dia. Saya dah pesan dah bawa tong. Dia bawa 8 liter bawa di rumah. Lepas tu telaga Datuk Kadar pun pergi lah. Ambil ke air. Ada kawan kita mandi pun ada. Ada yang basuh kepala, ada yang wuduk, macam lah. Itu mengharapkan kedekatan pada para ulama. Ulama. Kau nak pergi? Kalau ada beruang lagi macam nak pergi. Okey. Ketahui olehmu bahawa telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Fakta yang pertama yang kita mesti jelas. Apa fakta pertama? Ketahuilah engkau apa? Allah yang cipta telinga. Kalau Allah nak bagi, dia cipta. Ada orang tak telinga. Dari dulu masa bersalin anak pertama dulu, kawan saya cerita lah. Dia kata anak kawan aku, dia bersalin sama dengan kau. Tapi dia kata kawan aku, dia 8 tahun dapat anak. Jadi dia kata bila dia dapat anak, dia angkat budak tu nak azan telinga tak ada, dia kan ada telinga. Dia lepih lah. Begitulah. Nak azan, dah azan juga lah. Lepas tu dah 2-3 hari tu doktor panggil, doktor kata dia tak ada cuping. Nanti umur dia dah 2-3 tahun, doktor akan buat tebuk lubang, nak test dia pendengaran lah. Kalau dia ada pendengaran, dia lubang ni akan jadi lubang telinga lah. Lepih. Maksudnya ada orang Allah tak bagi telinga. Ada orang Allah bagi telinga tapi tak dengar. Orang pekak tu ada telinga tak? Ada telinga dia. Itu Pian Habib. Pekak. Kebanyakan orang pekak dia selalu cakap. Sebab apa? Kita cakap ni, kita tiru orang cakap tau. Kita ada dapat satu data kat kepala kita. Bola. Kita cakap bola. Itu kita dengar. Tapi ada juga orang dengar, dia tak cakap. Dia boleh cakap. Dia tak tahu macam mana dia buat. Macam Pian Habib tu pekak. Pian Habib. Alahnya hati-hati lah. Teater ni. Dia kan berlakon ni. Dia cakap. Tapi dia kata dia pekak dia kecil. Mungkin saya rasa dia tak pekak habis tu. Tapi kecil dia ada dengar juga dia cakap. Sebab tu antara syarat wajib sembahyang tidak buta dan pekak sebelum mumayyiz. Lepas tu anak-anak sebelum mumayyiz dia belajar sembahyang. Takut dia kena buta dan pekak. Lalu buta pekak ni orang demam panas yang kuat lah. Allah yang cipta telinga bagi engkau kerana beberapa faedahnya bangsa dunia dan ada faedah bangsa akhirat. Bangsa ni apa? Kait. Faedahnya dikaitkan dengan dunia dan faedahnya dikaitkan dengan akhirat.
Lepas tu dia ada, kalau kita simplify kan, kita mudahkan, telinga ni dia ada faedah. Dan faedah ni lah dibahagikan dia dengan dua. Satu faedah ni disebut bangsa dunia, satu faedah ni disebut bangsa akhirat. Bangsa dunia ni maknanya kaitan dengan dunia lah. Dan ada satu faedah bangsa akhirat ni. Ini. Maka setengah daripada faedah bangsa dunia bersedap dengan apa yang didengar. Ini bangsa dunia ni. Kau tak buat? Kita kalau telinga dia sumbat ni, telinga banyak ke apa, kita rasa, kita rasa macam, rasa macam ada benda tak kena lah. Orang cakap kita tak dengar, kita rasa tak selesa. Kadang dia boleh jadi pening, jadi apa lah. Rupanya dengar telinga ni, dia ada kebaikan dia untuk tubuh badan dia lah. Ada benda yang elok lah. Kalau tak dengar pun rasa tak seronok. Di Thailand ni ada orang bela burung. Burung tu dia ada jambul tu. Burung apa panggil? Ada jambul, kan jambul warna merah. Jambul warna putih. Burung ni selalu dia pertandingan lah di Thailand. Pertandingan suara. Kalau yang suara sedap ni, yang dapat jual-jualan ni, kalau dia bela burung tu dia bertanding, nanti ada orang kaya-kaya akan tawar nak beli. Ada yang pelancong cerita tadi lah. Beli bukan murah-murah, sampai beratus ribu gitu. Ada dia tawar 60,000 nak beli burung ni. Sebab suara dia memang sedap burung ni. Dulu kat Malaysia kan ada pertandingan suara burung merbuk. Dekat mana buat? Itu Padang Merbuk tu. Dia dengarkan suara burung ni, ada juri lah yang akan bagi markah. Rupanya suara burung ni memang benda-benda yang ni lah. Benda-benda yang boleh memikat hati kita lah. Suara burung lah. Kalau suara orang sedap pun, orang seronok dengar. Rupanya dapat dengar ni, antara nikmat dunia dia apa? Bersedap dengan apa yang didengar. Nombor dua, bila dengar, boleh faham. Maka perolehi faham. Boleh faham, dengar boleh faham. Kalau cikgu kata, dengar sini. Tu dah dengar tu. Ada benda yang beritahu. Boleh faham atas segala perkataan. Hasil dengar kali. Ini nama dia faedah bangsa dunia. Ustaz, online tak ada slide. Ini faedah bangsa dunia. Pada menjawab. Dan setengah daripada
segala faedah yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran. Sebab tu antara faedah telinga ni, dengarlah ayat Quran. Itu faedah di bangsa akhirat. Maknanya apa? Akan diberi pahala dia nanti pada hari akhirat. Satu, dengar. Dengar apa? Ayat Quran. Dua nota dulu. Dua, dengar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau rumah saya kebanyakan harian, lepas asar ada baca hadis. Imam ni akan baca hadis. Jadi eloknya kita duduk sekejap dengar lah. Kalau kita ada pun saya penting lah. Kenapa? Rupanya Allah jadikan telinga ni dengar Quran dengan hadis. Sebab tu bila imam baca Fatihah, jangan berangan. Dengar. Dengar. Sebab orang yang dengar orang baca Quran ni diceritakan dia akan mendapat rahmat. Nanti dia singgung ni kemudian. Dan mendengar segala ilmu yang bermanfaat. Tiga. Okey. Pada bermanfaat tak dengar. Okey. Ni saya nak terang lagi ni. Ni okey ni. Okey, saya buat nota sekejap. Pasal ketiga. Ni kabel problem ni. Ni kabel ni problem. Saya tolak boleh dia keluar. Boleh salin hadis ni ya? Ni yang nombor satu ni. Saya belahan ni. Kaya saya riwayat saya. Saya yang punya pemain ni. Rasulullah bersabda kepadaku. Siapa cakap ni? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata Rasulullah bersabda. Buat gitu je. Bacalah oleh engkau Al-Quran. Lalu aku katakan wahai Rasulullah, apakah aku baca kepada engkau atau atas engkau dia diturunkan? Dia kata dengan Ibnu Mas'ud, engkau bacalah Quran kat aku. Ibnu Mas'ud kata, takkan aku nak baca untuk engkau, sedangkan engkau ni kau yang dapat. Itulah bahasa dia. Bahawasanya Rasulullah jawab, daku suka untuk mendengarkannya daripada orang selainku. Rasulullah ni dia cukup suka dengar orang baca Quran. Padahal Quran tu diturun pada dia. Jibril baca dekat dia dan dia hafalnya. Tapi Allah kata aku suka, aku baca dan aku suka dengar orang baca kat aku. Lalu aku membacanya daripada surah An-Nisa
hatta apabila aku sampai kepada sepotong ayat ni, maka bagaimana apabila kami datangkan daripada setiap umat itu ada penyaksi, begitu juga datangkan dengan engkau atas segala ini ada penyaksi. Rasulullah kata apa? Cukuplah engkau sekarang. Lalu aku menoleh padanya, tiba-tiba mengalir air mata daripada kedua-dua belah matanya. Ini ulama tafsir ayat ni. Penyaksi ni apa? Rasulullah yang saksi yang kita orang Islam. Dia saksi. Jadi Rasulullah ni antara sifat dia ni suka dengar orang baca Quran. Jadi kalau kita buka radio kan, buka TV orang baca Quran. Tapi masalah dia dekat negara kita ni, kalau buka TV 1 baca Quran, TV 2 baca Quran, TV 3 baca Quran, TV 7 baca Quran, TV 9 baca Quran, itu tanda apa? Ada orang mati. Lepas baca Quran orang tu dah mati. Ya. Betul-betul pelik betul. Bukan radio baca Quran, bukan ini baca Quran, apa hal baca Quran. Tanyalah, adalah awak kena mahan mati. Lepas tu tak ada lah. Lepas tu kau nak mati lah. Dia buat balik lah. Radio macam itulah. Kita radio IKIM. Radio lain tu lah. Kita buka radio, apa hari ni nasi ni? IKIM ke? Bukan, dia bukan IKIM. Kenapa nasi? Nak azan. Nak azan. Lepas azan, nasi lagi satu. Lepas tu, dia baliklah pada lagu-lagu asal ni, kembalilah dia pakai jalan. Keluar lagu pop. Dia hanya nasi bila nak azan. Sama juga macam orang nak pergi kubur, barulah dia pakai elok-elok. Kalau tidak, dia pakai huara. Kenapa pergi kubur pakai elok ni? Kubur jangan main. Dia dah situlah dia macam radio lah. Islam ini macam radio. Islam ini macam radio. Kenapa? Dia hanya mengikut suasana. Ini tak bagus. Tak elok lah. Itu yang radio buat tu. Budak jumpa ustaz, Assalamualaikum. Jumpa cikgu selamat pagi. Ini macam radio juga. Peranan. Macam stewardess, kadang-kadang macam itulah. Kita beratur masuk flight. Welcome aboard sir. Good morning. Selamat pagi tuan, selamat datang. Thank you for using MAS, apa semua. Sampai kat kita, Assalamualaikum. Sampai tu boleh tukar je Assalamualaikum. Kenapa? Dia tengok kita. Jadi dia mengamalkan budaya ni, greeting ni, dia tengok orang. Dia bersalam, dia kata Assalamualaikum. Yang depan kita ni Islam juga. Tapi dia tak pakai kopiah, selamat pagi, good morning sir, welcome board. Dia ada suasana, itu tak bagus tu. Itu tak elok lah. Dengarlah Quran. Surah Al-A'raf ayat 204. Dalam ayat tu apa? Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi salah satu cara nak dapat rahmat, dengarlah Quran. Dengar orang mengaji, dengar baca. Dengar Quran. Tak sia-sia. Kenapa tak sia-sia? Allah Ta'ala janji dalam Quran, engkau akan mendapat rahmat. Batu salin ni. Kata Syekh Habib Abdullah Al-Haddad, jangan salin semua-semua. Salin dia punya tu nak kena pandai ambil nota. Salin dia punya poin-poin dia je. Dekat atas ni salin, Ibnu Abbas kata Rasulullah pernah cakap dengan dia, bacakan aku Quran. Aku cakap balik, sedangkan Quran itu turun pada engkau. Rasulullah jawab balik apa? Aku suka dengar Quran yang dibaca selain daripada aku. Maka dia baca surah Nisa sampai satu ayat, Rasulullah kata cukuplah dan dia menangis. Rasulullah ni dia dengar Quran, dia enjoy, dia hati tu seronok.
Rasa sangat seronok. Sampai keluar mata. Lepas tu ada satu lagi ayat Quran. Tu surah Al-Araf ayat 24. Ini tulisannya yang pendek. Dan apabila dibaca Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Kamu dapat rahmat ni maknanya kamu dapat kasih sayang Tuhan. Kamu dapat belas kasih sayang Tuhan. Antaranya buat apa? Antaranya dengar orang baca Quran. Kalau pergi musabakah, saya pernah pergi musabakah sekali. Sebelum siaran berlangsung, dia akan bagi briefing penerbit rancangan. Jadi dia kata jangan tidur, tumpu perhatian dan tunjukkanlah muka yang khusyuk. Dia berlakon. Dia macam, itulah. Kenapa? Jadi cameraman ni dia akan ambil gambar Quran, sekali dia ambil gambar orang. Lalu orang yang ambil ni, orang yang tengah tengok Quran, yang bawa kali tu baca, tengok, orang ni dia ambil. Dulu saya pergi dengan rumah, masuk di dewan, dia kata, duduk belah sini lah. Belah sini masuk TV. Niat pun tak baik. Kali masuk TV belah sana. Aduh, dia kata tak pernah masuk TV. Dia ambil gambar orang-orang yang pakai seragam. Makcik-makcik marhaban pakai baju biru, dia ambil. Dan kita pakai baju sepah ni tak ambil. Ada orang lelaki pakai samping, 30 orang masuk, duduk belah sini, dia ambil gambar. Dia nak tunjuk benda-benda yang cantik lah. Tunggu juga bila lah muka aku nak keluar TV, tak keluar. Sampai sudah tak keluar. Niat pun dah tak betul tu. Pergi musabakah bukan nak dengar Quran, nak masuk TV. Tak payah. Tak payah. Okey. Dengarlah Quran, dalam Quran kata perhatikan. Mana dengar, kita dengar orang cakap dengar, tak faham mana tak apa, dengar. Maka Allah kata dalam Quran apa? Engkau akan mendapat rahmat agar kamu dapat rahmat. Ini kata lagi Syekh Habib Abdullah Al-Haddad, Imam Al-Haddad kata apa? Telinga juga merupakan nikmat Allah yang terbesar dan ia diciptakan Allah untuk hamba-Nya supaya boleh mendengar kalam Allah dan kalam Nabi. Ini yang dikatakan faedah akhirat ni, dengar Quran, dengar hadis. Maknanya kalau ada orang baca hadis, kawan-kawan kita tabligh baca hadis. Dekat sini ada baca hadis ni bang, lepas subuh. Dulu siapa baca? Manan kan dulu baca. Sekarang kau baca lah, ada baca lagi. Hadis baca lepas zuhur tak? Lepas zuhur. Ni lepas zuhur. Tak apa dengar. Kenapa? Antara faedah telinga ni dengar hadis. Kalau tak ke mana-mana duduklah kejap. 3 minit ni kan? Lupa 3 minit, 4 minit lah. Dia baca 2-3 hadis, dia tak ulas pun. Dia baca, dengar. Kenapa? Antara faedah telinga, dengar hadis. Antara faedah telinga, dengar Quran. Nombor 1, dengar Quran. Jadi kalau kita dapat dengar Quran ni, kita dapat rahmat. Itu yang penting tu, dapat rahmat. Dapat rahmat. Lepas tu kalau baca Quran, yang baca nanti. Baca biar telinga kita dengar. Ya ayyuhallazina amanu, baca dengar. Telinga dengar. Kenapa? Badan ni akan dapat rahmat. Kenapa? Dia dengar mulut dia baca. Kalau Allah nak rasa dengan kelezatan, dia dengar tu dia rasa seronok. Dia rasa hebat, dia rasa bagus. Diciptakan telinga oleh Allah untuk hamba-Nya supaya ia boleh mendengar kalam Allah, Quran dan kalam Nabi, hadis serta kalam para ulama. Maknanya pergi belajar agama, pergi bukalah apa-apa video, dengar perkataan para ulama dan hukama. Hukama ni cerdik, pandai dalam agama. Hukama ni dia plural daripada perkataan hakim. Hakim singular. Hukama plural. Alim singular. Singular ni seorang lah. Ramai ulama. Itu singular plural. Daripada golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Atau dengar orang soleh ni baca, mengajar-ngajar, dengarlah. Semua itu adalah jalan mendapat berbagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang Allah redha. Ini semua faedah yang disediakan. Untuk apa? Untuk boleh mendapat faedah perjalanan redha serta cara hidup yang akan bantunya dalam urusan akhiratnya.
Kalau dekat dalam kereta ni, dia sekali buka Al-Quran. Lepas tu kena ada pen drive yang masuk, buka Al-Quran. Dulu ada jual yang kecil, RM20, buka tu Quran ni. Ingat kecil. Dia ada satu memory card yang kecil, dia masukkan. Semua Quran. Ada sekali dah campur dah. Uliah, Ustaz, Zaidus ada. Tak apa, tak pasang, tak pasang. Dalam kitab sebut, kalau rumah engkau ada gangguan, dah kita sebutlah, bacalah surah Al-Baqarah sampai habis. Bacalah Al-Baqarah tu kalau baca 2 jam setengah lah pun boleh habis. Dia 2 juzuk setengah. Dia kan 2 jam boleh habis tu. Baca. Ada juga ustaz kata, kalau tak larat baca, pasang radio lah, pasang tape, pasang laptop. Pasang. Dulu saya ingat lagi ada rumah sini. Kamu cakap rumah mana ni? Rumah pelat tinggi. Dia panggil saya. Dia panggil budak tapis. Rumah tu, tuan rumah tu cerita, dia punya botol susu atas meja anak dia boleh berjalan. Di luar. Jatuh. Tak ada angin, tak ada ribut. Bantal kat rumah boleh beralih. Tahu bantal belah kiri, datang bantal kat tengah. Tak siapa ni. Dulu rumah ni memang pelik-pelik kan. Saya pun ada alami, tapi saya cerita dengan orang. Saya duduk atas katil. Kat sini sebelah ada orang duduk. Apa saya nampak? Tilam ni kemik. Dia kata siapa duduk ni. Tapi saya tak nak cerita dengan anak saya. Kalau nak ada takut. Kalau nak ada cerita dia. Lepas tu budak-budak ni sekolah menengah kan. Tak nak ada takut. Pukul 3 pagi saya bangun, saya dengar orang cakap. Saya takut budak-budak ni dia cakap dengan handphone dengan kawan dia. Pukul 2 pagi, 1 pagi, 3 pagi, saya bangun, saya buka tu bilik. Aku nak tidur. Siapa cakap ni? Yang dua kadang ada berlaku yang pelik lah. Lepas tu bila dia cakap rumah dia pergi, saya tak heran. Jadi hari tu, Abang Razak ada tak ada tak tahu lah pasal. Dia panggil saya, dengan yang datang tu, Syam, Gali, orang tu datang. Budak tapis daripada ulangan ke mana dia panggil? Ada 8 orang. Bacalah Yasin ni. Tengah baca Yasin tu, botol jatuh. Budak-budak ni bertepian lagi. Budak-budak tapis kat baca Yasin tu, cabut. Sebab dia dapat maklumat dah rumah dia nantu. Patut jangan cakap kan, datang baca je. Saya dulu pejabat adik saya dekat Faber Tower, sama juga. Abang ipar saya kerja dengan adik saya tu. Abang ipar saya bawa kerja. Tolak di belakang. 3-4 kali kena. Jadi malam tu panggil Haji apa nama tu? Ada masa tu adik saya bujang, dia panggil kat rumah mak saya ni, ada pengungsi surau lah. Tapi dia ni imam lah, imam khutbah Jumaat ni, imam belajar agama. Panggil baca, lepas tu duduk baca lepas maghrib. Satu bangunan Bukit Siren, macam kecemasan. Lepas tu pipe pecah, pipe pecah. Tanda pecah, luar pecah. Lepas tu Pak Haji tu kata apa, ini pukulan Yasin ni. Lepas tu okey. Lepas tu dengan cerita pejabat sebelah pun rupanya ada orang kacau. Tu kekuatan ayat Quran tu. Memang dia yang gangguan. Saya pergi kerja dekat Tawau. Ada abang angkat kawan saya ni budak Sabah lah, dia budak Johor. Dia kata, "Cik, mari kita makan malam kat rumah abang angkat aku." Ini abang angkat dia ni immigration. Tu pengarah immigration bagian Tawau ni. Tu dah datang, dia kata, "Haji, boleh pagar rumah tak?" Saya kata, "Saya tak pandai lah, tapi saya adalah belajar apa cara nak buat." Ambil air tu adalah baca ayat ni. Rincis lah dekat 4 buku adalah saya belajar. Dia kata sebab saya dah banyak kali nampak ada orang menjenguk. Tak tahu orang ke apa tu. 3 pagi, 4 pagi. Saya kata orang kot, tahu orang. Dia kata kadang-kadang dia dengan baby nangis kat belakang rumah. Saya kata rumah belakang ni siapa duduk? Belakang ni semua budak bujang duduk. Mana baby ke? Saya bertanya dia orang tu budak kecil tak ada ke? Tak ada. Dari ni cerita ni. Betul baby kat belakang.
Saya dalam mengemang kan. Jalan buat tahu. Alhamdulillah lepas tu dia kata tak ada apa-apa uji lah. Ini Quran ni, dia ni mukjizat tau. Dia bukan macam kita baca kitab, baca majalah, bukan. Dia mukjizat. Dia satu benda yang sangat khas. Lepas tu dia boleh jadikan ubat. Lepas tu dengar. Kalau orang yang sangat duka cita, orang sedih sangat tau. Sedih sampai peringkat nak jadi kemurungan, antara ubat dia hendaklah diazankan di telinga dia. Atau dibacakan Fatihah 7 kali pada air dan diberi dia minum. Atau dibacakan Fatihah 7 kali, katakanlah dia murung ni sebab dia mengingatkan sesuatu lah. Suami mati, anak mati, putus cinta, macam-macam lah. Jadi ingatan yang mengganggu diri. Kalau ikut Ustaz di Darul Syifa, yang saya dengar ilmu dia lah, dia kata ambil batu sungai, baca 7 kali Fatihah kat batu sungai tu, niatkan ingatan ni, ingatan yang orang yang kena ni, yang buat dia resah bimbang ni, niatkan agar ingatan ni basuh kat batu ni. Tahu? Lepas tu gali lubang yang binatang tak dikeluarkan dalam sikit, letak batu ni, kambus dan tutup dengan tumit kaki belah kiri. Tumit kambus, tumit, tekan kaki belah kiri. Dan niatkan ingatan ini sekarang ini berada di dalam tanah. Tak ada kepala bulat lagi. InsyaAllah, saya dah lihat dah berkesanan dia. Lepas tu budak ni macam dia tak boleh nak ingat. Dia cuba nak ingat tak boleh. Ni saya cerita ni kaedah Darul Syifa lah ni. Ustaz ni lah ajar. Dan saya tengok ni, alhamdulillah. Dengan dia Allah, saya tengok. Mujarab. Mujarab. Tapi nak kena azan kat telinga dia dulu. Azan kat telinga dia, apa benda, keluarga dia lah buat lain kan. Azan kat telinga, lepas tu cari batu sungai tu, bukan batu biarlah ni, batu kat sungai. Batu yang air mengalir di atas itu tu, sungai yang kecil lah. Biasa congkak, gamis kecil boleh. 7 biji batu sungai, itu yang diajar lah. Tapi dah nampak memang ada perubahan yang baik. Kadang-kadang ada macam-macam kan, keluarga kita ke, jiran kita ke, ada benda ni kalau biar boleh jadi tu lah. Saya cakap takut dia murung. Salin ni pula kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa ulama yang hebat ni kata, selalulah mendengar nasihat-nasihat yang baik walaupun hati kita tak suka. Kadang-kadang kita jarang datang masjid dan kita datang, Ustaz cakap macam kena kat aku. Itulah. Ustaz cakap macam kena kat aku pun. Baguslah orang tahu dia kata dengan kita. Ustaz dia memang tahu cerita kita. Macam kena kat aku, baguslah. Itu nama dia nasihat. Ambil cara positif lah. Ambil cara positif. Selalulah mendengar nasihat-nasihat yang baik kerana sesungguhnya hati ketika kosong daripada nasihat-nasihat akan baik, yang baik akan buta. Hati ni kalau dia tak terjaga dengan nasihat, dia buta. Dia jadi gelap bila buta. Tu Baba Karim masa jumpa dia kat pondok dia, ada video lah. Dia ceramah, adalah video. Saya cakap, Baba, kami datang ni nak dengar nasihat Baba. Ceramah lah ni. Dan nanti kalau Baba lapang lah, minta ijazahkan kami ikatan serban. Boleh. Dia kalau duduk bawah, dia kena slip disc. Dia tulang dia, belakang dia ada masalah. Dia kata, dia apa tahu?
Kalau nak bagi durian semua sebiji, durian sebiji sorang, kami nak bagi dokong sekilo sorang, kami nak bagi motan semua sekilo. Durian kata itulah. Durian yang pertama ni baca kalimah, dia ada zikir lah, dia jalan ada zikir punya. Lepas tu ada zikir kedua, zikir ketiga. Itulah dia durian motan yang dokong bawa dia. Dia cakap itulah maknanya hadiah dia bagi orang dia lah. Tiga zikir lah. Lepas tu dia kata apa? Lepas ni nanti boleh lah nak ikat serban. Beratur waktu pula. Orang lelaki tak semuanya nak. Dia dah pesan lepas serban ni. Lepas tu si Faris nombor satu. Lepas Faris saya. Dia buka. Yang datang sampai serban saya seorang je. Buka. Nanti bagi dia pegang. Nanti dia lilitkan. Kalau yang dililit tu macam ni lah. Ini cara yang dia ajar ni semalam sini lah, sini. Kalau dengan Baba Mat, itu dah tunjuk Kalau dengan Baba Mat dulu, masa pergi kali kedua, dia ajar ikat macam ni. Ini nama dia ikat serban. Ni. Ini nama dia ikat serban. Yang tadi tu nama dia lilit serban. Ni nama dia ikat serban. Kalau dengan Baba Ahmad macam ni. Ini. Itu. Kalau dengan Baba Karim macam saya pakai tadi lah. Kenapa nak kena ambil sanad? Kenapa nak minta dia ikat dalam kepala kita? Dia ni ambil daripada guru dia ambil sampai Rasulullah. Jadi kita pakai ni, kita buat satu amalan ni, ada susu galur keberkatan daripada para ulama. Itu yang bagus. Boleh tengok YouTube. Boleh. Tapi eloknya ambil yang guru. Biar guru lilitkan kali pertama. Dah, lepas tu kita lilit sendiri. Kalau dengan Baba dulu, sini. Kalau arwah Samanu dulu, sini. Arwah Samanu dia ajar juga kita ikat serban. Ditunjuklah. Dia kata gini. Dia ada sini. Dia ada alif, lam, ha. Ni ha ni. Lepas tu mereka keluarkan ni. Sini, dia keluarkan sini. Jarang diorang tutup sini. Tak, jangan keluarkan sini. Ini bagai kalimah ha dalam alif, lam, ha. Kalau kali pun nampak dia lebihkan sini. Tu kalau kita pergi pondok ada spesialis lah. Ada pakar-pakar dalam bidang-bidang ni. Jadi kita dengar cerita dia, kita biar dia ijazahkan kita apa saja zikir. Tapi kalau cakap ni bapa kami datang ni nak ambil amalan, dia akan bagi. Dia punya ceramah dia simple dia. Ikan tak kena air mati. Pokok tak kena air mati. Hati kita tak dengar agama, tak belajar agama, dia akan mati. Ini dia kata ni. Lepas tu mereka menerangkan. Tu kalau ada ruang pergi pondok lagi. Seronok tau. Saya tak tahulah orang lain. Saya rasa sangat seronok pergi. Dan kita masa pergi Baba Rusdi ada hadiahkan kita kitab Tauhid nipis. Al-Risalah Al-Fatani fi Khulasa Ilmu Tauhid. Dalam kitab tu lah. Ditulis lah kitab tu. Dalam ada mungkin dalam 16 muka surat kot. 19 muka surat. Dia cerita sifat 20 dengan sifat Rasul lah. 50 Aqaidul Iman. Saya katamkan atas bas. Ada 2 bas ni. Saya naik bas ni baca separuh, saya naik bas ni baca separuh, saya pindah bas ni baca separuh, saya pindah bas ni khatam. Lepas ni diorang balik, diorang dapat kata kitab lah. Tapi pengajar ambil berdiri dalam bas lah. Tak apalah, tak apa. Janji kita dapat kongsi ilmu sama. Okey, insyaAllah sambung. Ini sambungan sini. Mendengar ilmu yang manfaat. Nanti dia nak terang ni apa dia mendengar ilmu manfaat. Faedah bangsa akhirat pada telinga mendengar ilmu manfaat. Okey, sama sini. InsyaAllah. Semoga Allah bagi izin kita jumpa lagi dan duduk belajar lagi.
tanpa rasa jemu dan dirasakan kita keindahan kita belajar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua. Wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.